Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, jadikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan, janganlah kita lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bulan Ramadan, selamat beramal saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Ya, kita tahu Al-Quran itu turun selama 23 tahun pada Nabi SAW. Sebelum itu daripada Lauh Mahfuz, kan, pada Allah SWT ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian Al-Quran itu turun ke Nabi atau ke bumi secara beransur-ansur atau berperingkat. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Kenapa Allah turunkan Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat dan beransur-ansur, tidak turun sekaligus? Daripada ayat-ayat Allah SWT, kenapa Al-Quran ini perlu diturunkan secara beransur-ansur, ya? InsyaAllah. Yang pertamanya, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bukti ataupun mewujudkan kekuatan kepada hati Nabi SAW dalam menghadapi segala cabaran dan dugaan dalam dakwah baginda kepada kaumnya, kaum musyrikin Quraisy. So, kalau kita cerita berkenaan dengan perangai kaum Nabi ini, kaum Quraisy ini sangatlah dahsyatnya. Dengan penentangan kita boleh baca ni dalam surah Al-Masad, surah banyaklah surah dia dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq itu sendiri sudah ada, ya. Kalau diturun pun, kalau tengok ayat pertama hingga kelima itu lebih kepada Iqra', bacalah. Kemudian bila tengok latar belakang tu, bagaimana penentangan-penentangan yang mereka lakukan, dan banyak lagi surah-surah yang lain. Okay? So Allah kata dalam surah Al-Furqan, apa yang Allah katakan di sini? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Berkatalah orang-orang yang kafir, ya, kenapa tidak Al-Quran itu, kalau diturunkan Al-Quran itu secara sekaligus? Allah kata apa? كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Demikianlah turunnya beransur-ansur itu adalah kerana ingin menetapkan Nabi, menetapkan hati Nabi SAW kepada kebenaran dan kekuatan, dan dapat membacanya dengan benar secara bertartil. Itu dalam surah Al-Furqan ayat 32. So yang keduanya adalah memberikan hiburkan Nabi SAW di saat duka dan sebagainya. So kalau ayat-ayat seperti ini saya ambil dari surah, contohnya surah Ad-Duha. Tahu surah Ad-Duha ni turun bila Nabi wahyu itu seolah terputus ataupun lambat turunnya. Ada juga surah lain seperti surah Al-Kahfi, tak silap saya. Okay? Itu juga berlaku perkara macam tu. So, bila ditanyakan soalan kepada Nabi SAW, wahyu itu turun lambat sedikit. So Nabi berasa tu agak sedih dan seolah-olah macam mana Allah ni perasaannya ni lah tidak cinta kepada Allah sebagainya. So Allah balas dalam surah Ad-Duha, apa ayat itu? Lam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. So apa saat kamu yatim tu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu? Lam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Saat kamu sesat cari kebenaran ataupun tidak dapat wahyu, siapakah yang memberi petunjuk kepada kamu? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Saat kamu sekurang dan sebagainya, Allah cukupkan. So
So jelas sini kepada kita bahawa Al-Quran itu memberikan hiburan dan kekuatan kepada mereka yang mutadabbur, yang ingin memahami dan menjadikan Al-Quran panduan hidupnya. So Nabi lah orang yang paling benar dan paling memahami Al-Quran. So untuk kita juga dapat kekuatan seperti ini, untuk dapat hiburan daripada Al-Quran dengan bahasanya yang sangat indah dan sebagainya, kita juga perlu mencontohi para sahabat dan baginda Nabi sendiri SAW yang sangat memahami Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kemudian yang ketiganya, tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat sekalian, boleh juga kita lihat kepada tadarruj ataupun syariat itu diturunkan, pengharaman kepada syariat itu diturunkan secara beransur-ansur, tidak sekaligus. Contohnya dalam pengharaman arak. So ada ayat-ayat yang diturunkan dahulu, kemudian ayat kemudian barulah diharamkan pengharaman arak itu sendiri. Okey. So kita tengok ada 4 tahap. Pertamanya, arak itu adalah dalam surah An-Nahl ayat 67, ayat dibenarkan daripada anggur dan daripada tamar kan. So itu ada yang baik, ada juga makin yang haram, iaitu arak. Kemudian juga ada dalam surah Al-Baqarah, bila ditanyakan manfaat, bahkan mudarat itu lebih besar daripada yang manfaat itu. Kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah 219. Kemudian dalam yang ketiganya, Allah turunkan firman-Nya, bila kamu nak solat, janganlah kamu minum arak, minum alkohol dan sebagainya. Sebab pernah berlaku dulu sahabat Nabi, dia baca surah Al-Kafirun, dia tak habis, ataupun dia tak tahu apa yang dia baca, tak faham apa yang dia baca. So itu satu kisah yang menarik. Kemudian Allah tidak membenarkan orang yang menunaikan solat untuk minum arak. Dan yang terakhirnya pada ayat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqum min amali syaitan. Itulah arak, judi, panah sebagainya itu adalah najis daripada syaitan. So kamu yang ikut buat itu adalah terdiri daripada golongan syaitan, mengikut syaitan. Itulah pengharaman secara total berkenaan dengan pengharaman arak. So bukan itu saja, tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat sekalian, ada juga lagi pengharaman yang lain sebagainya, diturunkan peringkat-peringkat supaya kita sebagai manusia ni, kita tahulah sifat kita. Kita lebih suka bila kita ditegur secara baik, berhikmah. Kita tak suka orang yang marah-marah sangat kat kita kan. Dan kita turun nak buat kebaikan tu pun, kita berhijrah sikit-sikit dari bukit. So ia memerlukan waktu untuk kita berubah dan sebagainya. Itulah sedikit yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan Al-Quran yang diturunkan ini secara beransur-ansur ini memudahkan kita menghafaznya, kemudian dapat juga kita amalkannya sedikit demi sedikit, dan menjadikan ia adalah roadmap, peta kepada kehidupan kita di dunia ini. Bukan sekadar peta di bulan Ramadan sahaja untuk kita membacanya, bahkan bila kita keluar Ramadan sekali pun kita akan masuk kepada era Al-Quran. So jangan jadi hamba Ramadan, tuan-tuan dan puan, jadilah hamba Allah ataupun hamba Al-Quran. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf saya kata bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Quran dihayati terus ke hati.